Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi ini saya nak buat PC tentang isu East Coast Railway dan perjanjian dengan CCCC. Pagi ini adalah tentang perlunya kerajaan membuat satu pendedahan secara terbuka apakah sebenarnya perjanjian di antara kerajaan secara rundingan terus dengan CCCC tentang East Coast Railway. Okey, bagi permulaannya, ada menteri-menteri tertentu menuduh wakil rakyat pembangkang tidak tepat dari tuduhan atau anggaran kita tentang kos projek tersebut. Dan kita amat keliru bagaimana seorang menteri yang tidak ada latar belakang teknikal membuat satu penjelasan yang boleh mengelirukan atau confusing pada jurutera, arkitek dan juga juru ukur bahan yang sepatutnya menjadi pakar di dalam bidang kontrak. Saya rasa menteri berkenaan daripada Jabatan Perdana Menteri membuat kenyataan yang begitu mengelirukan atas dua sebab. Kemungkinan pertama adalah beliau sendiri tidak faham tentang contextual content of the contract, atau beliau sendiri berpura-pura tidak faham kerana apa yang beliau bercakap amat contradictory atau bercanggah satu sama lain. Atau pilihan keduanya, kemungkinan beliau mengambil sikap, orang putih kata, if you cannot convince them, you confuse them. Apa yang beliau cuba lakukan, dia tidak boleh meyakinkan rakyat tentang baiknya kontrak tersebut, jadi beliau cuba mengelirukan mereka dengan fakta-fakta yang bercanggah-canggah, yang kompleks, yang susah dipaham oleh orang biasa. Kita orang teknikal pun tak faham apa yang dia cakap. Jadi bagaimana rakyat biasa nak faham? Itulah taktik klasik. You cannot convince them, confuse them. Dia nak mengelirukan mereka. Dia juga sama seperti diibaratkan mereka ajak pembangkang lawan bola. Dia ajak kita main bola, tapi dia ikat kaki kita. Dan dia seorang saja boleh skor gol. Dia seorang saja jadi hero. Dan pengadil pun referee di sebelah dia. Itulah diibaratkan di mana perbahasan adalah berat sebelah kerana maklumatnya hanya dengan kerajaan. Kerajaan mempunyai maklumat tentang CCC, tentang perjanjian kereta api, dan kita tidak ada maklumat. Jadi bagaimana kita nak bertanding berhujah dengan beliau kata tepat atau sangat tepat sementara maklumat hanya dimiliki oleh pihak kerajaan. Ini sangat tidak adil. So that's why I say it is very one-sided, it is very lopsided the way they are conducting this argument. Sikit-sikit kata pembangkang tidak lengkap. Pembangkang tidak betul kerana maklumatnya penuh dengan mereka tetapi tidak ada dengan kita. Dan dia juga kata it's like comparing an apple and an orange. Lebih pada itu, apple dan orange yang dia nak kita bandingkan adalah orange yang luar biasa. Orange daripada negara China yang kita tidak faham. Kita tidak pernah tengok. Jadi macam mana kita nak buat perbandingan? Saya nak bagi satu lagi contoh adalah seperti kes 1MDB juga. Di mana laporan Ketua Audit Negara dirahsiakan supaya kita tidak boleh memberi data-data yang tepat kerana dirahsiakan. Kenapa dirahsiakan? Lepas tu dikatakan data kita tidak lengkap. Sudah tentu tidak lengkap. Dan apa yang terjadi pada orang yang cuba memberi data yang lengkap telah berlaku pada pagi ini. Saya baru pulang daripada mahkamah. Saudara YB Rafizi Ramli telah dijatuhkan hukuman 18 bulan kerana mendedahkan fakta-fakta yang lengkap. Kerana kita ahli parlimen nak membela rakyat tanpa fakta yang lengkap. Bagaimana nak lengkap? Kalau ini di OSA kan, ini di ISA kan. Buktinya telah ternyata pada pagi ini. Rafizi diikat tangannya, ajak berdebat dan akhir-akhirnya beliau terpaksa mendedahkan sesuatu yang beliau dipersalahkan di mahkamah dengan hukuman 18 tahun. Inilah maksud saya. Ini adalah satu pertandingan yang amat berat sebelah. Saya nak bagi satu lagi contoh. Dari segi perbandingan, kita kata kos kereta api yang dibina ini terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan kos
kereta api yang dibina di negara China hanya lebih kurang 32 juta 1 kilometer. 32. Yang nak buat di pantai timur Malaysia adalah 92 juta 1 kilometer, iaitu 3 kali ganda. Jadi ini secara kasarnya menunjukkan perbandingan yang amat ketara, yang amat besar. Itu kita belum fikir lagi, kita timbangkan gunung di negara China lagi tinggi, jauh lagi tinggi. Tetapi menteri kata, oh, Bukit Titiwangsa kita. Titiwangsa kecil kalau dibandingkan dengan gunung di China. Sungai di negara China bandingkan dengan sungai Malaysia amat kecil. Ya. Itulah di antara apa yang saya nak bandingkan di sini. Dan yang paling pentingnya kami minta, kami cabar menteri yang sangat-sangat mengajak kita berdebat untuk mendedahkan dokumen-dokumen perjanjian East Coast Railway yang hari ini dirahsiakan juga. Kalau tidak, lagi ramai akan berlaku hukuman seperti apa yang dijatuhkan kepada saudara Rafizi Ramli pada pagi ini. Ini adalah satu tragedi yang amat besar di mana wakil rakyat dihadkan kebolehan, keupayaan mereka untuk berhujah, untuk memberi maklumat yang tepat dan lengkap kepada rakyat. Itulah saya minta menteri, kalau dia anak jantan, kalau dia betul-betul nak debat yang adil dan saksama, bagi maklumat dan jangan rahsiakan, kerana ini merupakan taktik kerajaan. Apa yang nak dirahsiakan? Kalau tidak, beliau tidak berminat untuk berdebat, tetapi hanya berlakon semata-mata. Itulah saja ya. Jadi saya minta kita ambil iktibar apa yang berlaku dengan Rafizi, kes YMDB, dan ini kes kereta api Pantai Timur ni potensi menjadi 1MDB kedua yang lebih besar seperti yang dikatakan oleh Tun Mahathir. Kes ECAR ni, East Coast Railway Line, akan menjadi 1MDB yang lebih besar, dan ini adalah satu tragedi yang menunggu kita kalau tidak diatasi sekarang. Ya.